على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat, insya-Allah. Berada dalam keadaan bawa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama mulakan kelas tadabbur kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mulakan kelas kita. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu saya, suara saya jelas tak? Takut internet dia terputus ke macam mana kan? Jelas tak suara saya? Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nurjannah. Baik. Okay, Alhamdulillah Puan Najwa. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi dan hari ini kita akan masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-As, insya-Allah. Pada yang lepas kita pergi kepada surah Al-Fil, surah Al-Humazah, dan hari ini kita pergi kepada surah Al-As. Dan surah Al-As ini tuan-tuan dan puan-puan selalu kita baca, nak habis kelas kita baca, nak habis program-program dekat kita punya kawasan perumahan, dekat masjid, moderator selalu ingatkan kita supaya membaca surah Al-As. Dan kenapa surah Al-As ni penting tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kita nak tengok apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kita untuk menerima ilmu pada malam ini, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan tadabbur surah Al-As. Sebelum itu, kita akan pergi kepada muqaddimah suratul As. Sekejap. Baik, sebelum kita pergi kepada surah Al-As dengan lebih mendalam kan tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat muqaddimah surah Al-As supaya apa? Bila kita mulakan dengan muqaddimah ini, mudah-mudahan kita lebih jatuh cinta dengan surah Al-As dan mudah-mudahan kita akan mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Walaupun kalau kita lihat surah Al-As ni pendek je tuan-tuan dan puan-puan kan, 3 ayat je. Tetapi ia memberikan kesan yang besar kepada kehidupan kita jika kita benar-benar menghayati surah tersebut, insya-Allah. Baik, pada surah Al-As ini kita lihat. Surah Al-As, kita lihat di sini, dia adalah surah 103. Kalau kita lihat surah ke-103 dalam tertib susunan Al-Quran. Dan dia surah yang ke-26 dalam juz ke-30. Dan sekarang kita berada dalam, kita sebutkan sebagai juzul amma ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan juga apabila kita memahami ayat-ayat yang kita tadabbur ataupun yang kita pelajari dan bila kita hayati intipatinya dalam solat, dia memberikan kita lebih khusyuk, lebih tawaduk dalam kita melakukan solat itu, insya-Allah. Dan surah Al-As ini
dia adalah selepas surah At-Takasur. Tapi kita daripada belakang ke depan kan. Jadi kita lihat sebelum ni dia adalah surah Al-Humazah. Tapi kalau kita lihat surah At-Takasur ini, surah Al-As dia selepas surah At-Takasur. Dan surah Al-As dia mengandungi 3 ayat yang pendek. Walaupun pendek tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ayat ini mengandungi pengajaran dan makna yang amat panjang dan luas. Dan ulama tafsir mengatakan surah ini Makkiyah. Dia turun di Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan surah Al-As ini dinamakan sebagai Al-As, surah Al-As yang bermaksud masa. Kerana pada awal surah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa bahawa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali 4 kumpulan. Dan nanti tuan-tuan dan puan-puan kita akan lihat siapakah 4 kumpulan ini. Mudah-mudahan kita ini golongan ataupun kita tergolong dalam 4 kumpulan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-As tersebut. Baik. Surah Al-As ini juga dia dikenali sebagai surah Wal-As. Dia bermula daripada ayat yang pertama itulah. Jadi kita sebutkan, kadang kita kita sebutkan bacalah surah Wal-As, Wal-As kan. Kadang kita ingatkan anak-anak jangan lupa baca surah Wal-As. Kalau kita lihat pun dia adalah surah Al-As dan surah Wal-As. Dua-dua pun boleh, tiada masalah. Dan surah Wal-As demi masa iaitu diambil daripada ayat yang pertama yang penuhnya lah. Ayat pertama saja Wal-As, tetapi Wal-As itu sendiri kita kena fahami kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi masa, demi Al-As tersebut. Dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam kumpulan ini yang tenang di dunia dan amal selamat di akhirat selepas kita memahami surah Al-As ini. Sebab dalam surah Al-As kita nak lihat intisari kandungan ayatnya. Yang pertama ini, kalau kita lihat surah Al-As menerangkan manusia umumnya berada dalam kerugian. Nak disebutkan, kalau kita lihat nanti surah Al-As, innal insana lafi khusr. Kita baca itu menerangkan manusia umumnya berada dalam kerugian. Nak bagi tahu innal insan, semua orang ni berada dalam kerugian. Tetapi dia terkecuali bagi 4 kumpulan tersebut. Apa dia 4 kumpulan tersebut? Yang pertama, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu melalui etika kepercayaannya, tutur katanya dan amal perbuatannya tentang kebenaran. Yang keempat, golongan ini ialah golongan yang berpesan-pesan dengan sabar. Iaitu bersabar dalam menjalankan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah gariskan. Dan seterusnya dia sabar menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diikutkan kan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sabar ni banyak perkara. Sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sabar dalam nak mengendalikan hawa nafsu ni pun dia kena sabar. Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, sabar ini disebutkan lebih daripada 70 ayat Al-Quran. Nak bagi tahu kepada kita banyak poin-poin ataupun banyak stesen-stesen yang kita perlu kan. Kalau tengok dalam Al-Quran tu kan lebih daripada 70 ayat. Nak kata sabar itu dia menuntut kita bermujahadah. Dia menuntut kita untuk sabar sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Apa dia kerugian yang dimaksudkan dalam ini? Nanti kita akan lihat kenapa Allah gunakan kalimah khusrin, tidak menggunakan al-khusri. Tidak ada alif lam tetapi disebutkan khosin ra sahaja. Dan untuk pengenalan ini, apa dia kerugian yang dimaksudkan itu? Kerugian bermakna hilang modal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berniaga kan, kalau kita buat jualan, nak katakan kita rugi itu macam mana? Kita hilang modal ataupun tak balik modal tapi banyak pula yang dikeluarkan. Kita kata itu adalah sebagai kerugian. Dan waktu ini dalam surah Al-As, modal seseorang itu ialah umurnya. Tuan-tuan dan puan-puan, umur kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin hampir kepada kematian. Maka dalam ayat ini, bila Allah sebutkan kerugian itu adalah umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita pandai ataupun kita menguruskan masa ataupun umur ini, insya-Allah kita adalah orang-orang yang beruntung dan jauh daripada kerugian tersebut. Macam mana nak jadi orang yang beruntung tu? Jadi kita kena lihat pada pesanan ayat yang ketiga seterusnya berkaitan dengan 4 golongan tersebut, insya-Allah. Dan kita lihat pada objektif surah ini. Pada surah Al-As ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu nyatakan siapakah orang yang rugi dan siapakah orang yang bahagia. Sebab itu pada awal sekali, ayat yang pertama Allah bersumpah dengan demi masa. Bila bersumpah dengan demi masa ini, seterusnya Allah berikan siapakah orang yang menggunakan masa dengan baik dan siapa orang yang tidak menggunakan masa dengan baik. Iaitu orang yang rugi dan orang yang bahagia. Kita sebutkan macam itulah dia punya partner. Bila ada seorang yang rugi, dia ada lagi seorang ada yang untung. Bila dia untung, dia akan menjadi orang yang bahagia. Dan isu penting dalam surah Al-As ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah bersumpah dengan masa bahawa kerugianlah bagi manusia yang tidak ikut panduan syariah yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak bagi tahu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nak bagi tahu dia hidup dekat atas dunia ni, dia hidup sesuka hati dia tanpa mematuhi daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia buat apa yang dia nak dekat atas dunia ni. Hakikatnya kita duduk dekat atas dunia ini, kita menumpang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menumpang kereta orang, kita kena ikut orang itu punya peraturan. Kita kena ikut apa pantang larang dia. Begitu juga ketika kita duduk di atas dunia ini, kita kena patuhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi ini yang Allah nak bagi tahu kepada kita dalam surah Al-As. Dan seterusnya kita pergi kepada munasabah surah At-Takasur dengan Al-As. Dia surah yang selepas dia adalah surah At-Takasur. Jadi kita lihatlah munasabah surah. Jadi dia ada hubung kait, tuan-tuan dan puan-puan, surah At-Takasur dengan surah Al-As. Nanti kita tengok daripada hari Jumaat ini tentang surah At-Takasur. Surah At-Takasur, Allah menyatakan orang yang sibuk lara mengejar dunia dengan memperbanyakkan harta dan pangkat dunia, dia akan diazab, diseksa dan dibinasakan. Kan surah At-Takasur, Alhaqumut Takasur, iaitu kita dilalaikan dengan banyak perkara. Kemudian di bawah nanti Allah akan sebutkan tentang diazab, diseksa dan dibinasakan. Maka dalam surah Al-As ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan 4 perkara yang patut dan wajib kita lakukan untuk selamatkan dari kebinasaan dan tidak kerugian tadi. Jadi surah At-Takasur dia memberikan gambaran kepada kita, wahai manusia, wahai Aini, wahai Cik Zaim semua ni, dia memberikan kita gambaran bahawa orang yang sibuk lara tadi ni mereka akan diazab, diseksa dan dibinasakan.
Tetapi dalam surah Al-As, Allah berikan panduan macam mana kita nak terlepas daripada diazab, diseksa dan dibinasakan tadi. Dan Al-Quran begitu dia punya kita panggil sebagai metodologi dia. Dia akan sebutkan, Al-Quran akan sebutkan perkara yang negatif, kemudian perkara yang positif. Kalau kita panggil dalam metodologi ulumul Quran sebagai at-tarhib wa taghrib. Nak bagi tahu ada yang sisi negatif tadi itu adalah sebagai ancaman. Manusia ni bila dia ada ancaman, dia akan kembali kepada yang positif tu, iaitu dorongan, iaitu motivasi. Supaya apa? Supaya manusia ini dia ada rasa takut dan dalam masa yang sama dia ada rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana kalau kita lihat dia punya bentuk ayat, dia akan menyebutkan tentang negatif, kemudian dia akan bawa kepada positif, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang ataupun dari golongan muttaqin yang layak menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada ayat yang pertama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk nota malam ni dia agak ringkas sebab ada 3 ayat, tetapi dari sudut kita punya penerangan, insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya terutamanya, khususnya, dan para sahabat yang ada dalam kelas pada malam ini, insya-Allah. Baik, pada ayat yang pertama, ayatnya pendek saja kan tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang pertama, wal asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Kalau kita lihat daripada wal asr ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau wal asr, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wal asr, ulama menyebutkan masa itu masa waktu, dari segi waktu kita itu. Jadi Allah bersumpah dengan demi masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ni kalau dekat depan dia tu dengan waktu, dengan masa tu. Sebagai contoh, wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian surah wal-laili wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah dengan waktu duha lagi, dengan matahari lagi. Jadi nak bagi tahu kepada kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa ini, untuk kita ambil perhatian tentangnya. Allah nak tarik kita punya perhatian tu demi masa, supaya kita ni tertanya-tanya, kenapa Allah bersumpah dengan demi masa ni? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha ini? Jadi supaya apa? Bila disebutkan wal as ini, dia menjadi pengajaran bagi orang yang memerhatikan dalam silih bergantinya siang dan malam dalam perjalanan yang teratur dan tersusun. Kalau kita lihat surah Al-As ini ataupun waktu Al-As, kita sebutkan ada para ulama menyebutkan tentang waktu asar. Baik, pendapat pertama tuan-tuan dan puan-puan yang masyhur mentafsirkan Al-As ini sebagai masa, dan pendapat yang kedua ini mentafsirkan Al-As sebagai waktu asar. Sebab apa? Hujah beliau iaitu Abu Muslim menyebutkan berpandukan perincian waktu yang diketengahkan dalam Al-Quran seperti waktu duha dan waktu fajar. Wal fajr, wal duha, wal asr. Ia nak memperincikan kepada waktu tersebut. Semua waktu itu menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut Hasan Al-Basri ni tuan-tuan dan puan-puan, beliau menyebutkan bahawa waktu asar ini, wal asri ini merujuk kepada waktu orang mula menutup pasar-pasar mereka. Waktu berniaga dan bekerja berada pada hujungnya. Sebab kalau kita lihat kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita balik kerja tu kan, kita melalui waktu asar tersebut. Dan kalau mengikut Hasan Al-Basri juga kita lihat begitulah sifat dunia yang sudah berada berdekatan dengan kiamat. Jadi bermakna jika kita masih tidak menyedari hakikat kiamat yang mendekat, maka kita akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Itu pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga, solat asar itu sendiri, iaitu wal as ini adalah solat asar. Jadi ini bersesuaianlah dengan solat asar yang dianggap sangat tinggi sehingga digelar sebagai solat al-wusta. Jadi kalau kita lihat di sini, wal as ini juga ada para ulama dia menyebutkan masa petang iaitu akhir siang sehingga waktu maghrib, demi waktu asar kerana pada waktu ini manusia banyak lalai dan larang. Ada perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak lihat kepada dalam tadabbur hikmah juz'u amma, apa yang disebutkan oleh Hamka tentang wal as ini kan. Dia menyebutkan bahawa Syekh Muhammad Abduh menerangkan dalam tafsir juz'u amma bahawa adat orang Arab ini apabila hari telah petang, mereka duduk bercakap-cakap membicarakan soal-soal kehidupan dan cerita-cerita lain yang berkenaan dengan urusan sehari-hari. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat keadaan diri kita. Selalunya waktu asar kita buat apa? Ada orang dia baru balik dari kerja, drive, naik kereta kan. Ada pula yang betul-betul baru habis kerja jadi baru nak mula buka sosial media. Kat waktu tempat kerja tak boleh tengok. Jadi dia ambil waktu asar itu untuk melihat sosial media, untuk melihat WhatsApp dan sebagainya. Jadi Syekh Muhammad Abduh ini dia menerangkan dalam tafsir juz'u ammanya bahawa orang Arab ni bila waktu macam ni, mereka bercakap-cakap membicarakan soal-soal kehidupan orang-orang lain. Dia agak menarik juga dekat sini, dan kalau kita refleksi, kita lihat selalunya waktu asar ini kita buat apa? Maka Syekh Abduh menyebutkan bahawa datanglah ayat ini memberi peringatan demi asar. Perhatikanlah waktu asar. Nak bagi tahu ni bukan waktu asar tu yang salah. Yang salah adalah manusia-manusia yang mempergunakan waktu itu dengan salah. Yang disebutkan dalam tafsir juz'u amma inilah. Iaitu apa yang dilakukan? Iaitu mempergunakannya untuk bercakap-cakap yang tidak tentu hujung pangkalnya. Ketika itulah baru nak update berita-berita dan sebagainya. Jadi masa itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah bersumpah dengan waktu asar tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, pada ayat yang pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa Allah bersumpah demi masa iaitu waktu tersebut. Ini kerana masa itulah kepada modal manusia kita gunakan. Tadi kita perhatikan pada mukadimah ayat ini kan tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan modal. Modal kita apa? Contoh kita nak berniaga tadi kan. Kalau modal kita hilang modal ataupun modal tak balik modal, itu adalah kerugian. Begitu juga dengan masa, saat Allah memberikan kepada kita tetapi kita mensia-siakan, kita tidak melaluinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, lihatlah semula kepada ayat demi masa ini tuan-tuan dan puan-puan. Ia amat menggetarkan sebenarnya sebab kita akan merefleksi diri kita, apa yang saya dah buat ya. Walaupun kita lihat wal as ini ada para ulama menyebutkan solat asar, tetapi ia adalah berkaitan dengan masa. Masa ini bila masa yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wal as, maka ayat kita akan tertumpu kepada ayat yang kedua, yang ketiga nanti, bahawa tugas kita orang yang beriman ada 4 perkara. Nanti pada ayat yang ketiga itu. Jadi itulah yang disebutkan demi masa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan demi masa ini. Dan seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. Baik, pada ayat yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat kedua Allah sebutkan innal insana lafi khusr. Jadi kita lihat pada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebutkan innal insan. Innal ini dia adalah kata taukid. Inna itu maksudnya sesungguhnya. Bila kita kata sesungguhnya, ia adalah suatu yang kita nak tekankan perkara tersebut. Contoh, kita katakan esok aku akan datang rumah kau.
Betul ke ni kan kita tanya kat kawan kita. Betul, sungguh esok insya-Allah aku akan datang rumah kau dengan penuh penekanan, dengan penuh perhatian bahawa memang esok dia akan datang ke rumah beliaulah kawan dia ni. Jadi nak bagi tahu bila Allah sebutkan inna ini tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah satu kemestian, iaitu satu penegasan untuk kita. Sebab apa? Sebab selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan bila disebutkan bahawa manusia itu dalam kerugian, iaitu hilang modal dia tadi. Modal kita apa tadi? Saya suka gunakan kalimah modal ini. Modalnya adalah masa kita. Modal kita adalah masa, tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang ada 24 jam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi kita kena lihat masa yang Allah berikan kepada kita itu, adakah kita lakukan dengan perkara-perkara yang bermanfaat atau sebaliknya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, antara cara untuk kita mendapatkan keberkatan masa ini tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak kalau kita baca Al-Quran, dapat 2 page kita tengok baru 10 minit tapi dah dapat 2-3 page. Berbeza kalau kita lihat media sosial contohnya kan tuan-tuan dan puan-puan, ni bukan cakap orang lain ni tuan-tuan dan puan-puan, dia cakap tentang diri, tentang memperingatkan diri juga ni. Kadang kita scroll tu kan media sosial kita, dah 1 jam ya Allah macam tak perasan. Tapi bila kita baca Quran, 2-3 muka surat baru 5 minit, 6 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, antara salah satu nak dapatkan keberkatan masa adalah kita mulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quran. Tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan nak pergi kerja ni, dengar dalam kereta boleh, tak ada masalah. Pagi-pagi sebelum nak hantar anak ataupun nak bersiap tu kan, nak tunggu anak bersiap, kita ambil baca Quran. Mudah-mudahan itu adalah cara untuk kita mendapatkan keberkatan waktu kita. Dan macam mana kita nak tahu keberkatan waktu ini? Barakah itu adalah, kalimah barakah itu berasal daripada bermaksud ziyadatul khair. Ziyadatul khair ini adalah bertambah-tambah kebaikan. Bermaksud bila orang semua ada 24 jam kan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita waktu itu ada dalam masa setengah jam saja. Tetapi dalam masa setengah jam itu, kita dapat lakukan banyak perkara bermanfaat, kita boleh lihat itu adalah tanda keberkatan masa tersebut. Orang lain pun ada 30 minit, kita pun ada 30 minit, tetapi dalam 30 minit itu kita buat banyak perkara kebaikan ataupun bermanfaat. Walaupun waktu itu pack kan, kita rasa macam tak sempat lah, macam tak boleh pergi ni kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saat Allah berikan keberkatan kepada waktu tersebut, kita rasa macam ya Allah banyak boleh buat hari ni ya. Maka kita kena lihat macam mana nak dapatkan keberkatan waktu tersebut. Baik, kita berbalik kepada innal insana lafi khusr. Dengan ini, manusia ini Allah sebutkan dalam kerugian kerana apa? Setiap detik yang berlalu pada umurnya, jika digunakan untuk maksiat, pastilah ia akan rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tanya, dalam kita nak lakukan kebaikan, penat tak kita? Kita rasa penat. Tuan-tuan dan puan-puan, kat sini ada yang seorang ayah, seorang isteri, seorang anak, penat tak nak buat kebaikan ni? Penat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ini adalah dunia. Dunia ini memang kita kata memang tempat berpenat lelah. Sebab untuk bersenang lenang itu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Penat tak tuan-tuan dan puan-puan buat kebaikan? Penat. Apatah lagi untuk buat maksiat, penat tak tuan-tuan dan puan-puan? Penat. Tapi penat tu kadang bila kita rasa seronok dengan kemaksiatan itu, kita tak rasa dah penat tu. Dua-dua penat tuan-tuan dan puan-puan. Namun sebagai orang yang beriman, kita pilih, kita nak penat yang mana. Kerana apa? Kerana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita akan diberikan, iaitu ada disebutkan bahawa
ahli-ahli syurga ini saat dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ingat apa yang dia penat, dia derita ketika di atas dunia. Maka kita yang kena pilih tuan-tuan dan puan-puan. Nak penat yang macam mana? Nak penat ke arah kebaikan, ketaatan kepada Allah ataupun sebaliknya. Maka innal insana lafi khus ini begitu juga jika diguna dalam perkara yang harus juga akan rugi kerana kita tidak dapat meninggalkan faedah apa-apa, apatah lagi tentang kemaksiatan ini. Jadi kita lihat innal insana lafi khus. Baik, kita lihat lafaz khusrin ini kan tuan-tuan dan puan-puan, pada hujungnya kalau saya conteng ni nampak tak? Tapi nanti dia akan hilang. Okey. Lafaz khusrin ini tadi saya sebutkan pada awal mukadimah. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimah khusrin? Baik, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah khusrin di sini, ia dalam bentuk masdar di dalam bahasa Arab. Jadi dalam bentuk masdar, lawan kepada keuntungan dalam perniagaan maksud dia. Nak bagi tahu khusrin ini adalah rugi. Lawan kepada keuntungan. Jadi lafaz ini yang disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyebutkan lafaz ini dipinjam untuk menjelaskan akibat yang buruk bagi sesiapa yang menyangka akan mendapat kesudahan yang baik. Maksudnya dia perasan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Dia ingatkan dia akan mendapatkan kesudahan yang baik, tetapi masa yang Allah berikan kepada dia, dia tidak manfaatkan. Bagaimana dia nak dapatkan kesudahan yang baik? Jadi pada ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak lihat siapakah manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi ada dua pendapat ulama yang sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, manusia keseluruhannya tanpa mengira orang beriman mahu pun tidak. Sebab Allah menggunakan innal insana. Allah tak sebutkan innal mu'minun. Allah sebutkan innal insan. Ataupun kalau kita sebutkan ya ayyuhan nas. Jadi bila disebutkan innal insan ini dia merujuk kepada semua manusia. Dan pendapat yang kedua ada yang menyebutkan orang-orang tertentu seperti kumpulan Arab jahiliah ketika itu. Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Abu Jahal dan Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Jadi ini khusrin ini kita nak melihat yang saya tertarik adalah pada yang pertama tuan-tuan dan puan-puan kan, berkaitan dengan keseluruhan tanpa kira manusia mana. Kamu itu orang yang beriman ataupun tidak, kamu berpangkat ataupun kamu orang yang miskin, orang kaya, kamu ini sedang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Dan apa maksud kerugian yang Allah nak sampaikan kepada kita ini? Kerugian ini jika kita menerima keseluruhan manusia tadi berada dalam kerugian, maksudnya ialah sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kebinasaan jiwa dan usianya. Ia berkaitan dengan kita punya masa, kita punya usia dia. Jadi ini yang disebutkan tentang innal insana lafi khusr. Dan yang ketiga, mengapa disebutkan kalimah lafi khusrin ini tuan-tuan dan puan-puan? Allah sebutkan kalimah lafi khusrin bukannya lafi khusri tadi. Jadi kalau tak ada huruf alif tadi ni kan tuan-tuan dan puan-puan, pada lafaz khusrin dia merujuk kerugian yang dialami oleh kita sangat besar. Sehingga kan tiada siapa yang mengetahui kadar kerugian tersebut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi pelbagai kerugian yang kita alami. Sebagai contoh kan tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh yang mudahlah ini untuk diri saya dan kita semua. Berapa ramaikah daripada kalangan kita ini yang mengambil kesempatan untuk berdoa dan bertasbih kepada Allah Ta'ala antara asar hingga maghrib atau dekat-dekat waktu maghrib. Sebab kita dah tahu tadi surah Wal-As tadi dia berkaitan dengan waktu asar nak hampir-hampir ke maghrib. Saya sendiri secara jujurnya kan tuan-tuan dan puan-puan tidak berbuat demikian. Maksudnya waktu asar itulah kadang kita nak uruskan anak-anak, kemudian nak bawa anak-anak ke taman, pagi tu dah kerja ataupun waktu itulah nak masak kalau yang mak baru yang isteri-isteri baru balik dari rumah ke rumah nak masak.
kemudian ayah-ayah nak layan anak-anak. Jadi ini adalah muhasabah kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan, sebab padahal itulah waktu yang terbaik untuk kita bertasbih dan memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Dan waktu itulah Allah sebutkan di dalam waktu itu juga antara doa yang dimakbulkan selepas asar, iaitu selepas asar pada hari Jumaat kan, disebutkan tentang diangkat doa ataupun waktu yang terbaik untuk berdoa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang seterusnya. Dan ayat ini kalau kita lihat lafi, innal insana lafi khusn. Kalimah fi di sini kan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan lihat. Kalimah fi di sini bermaksud dalam. Contoh kan di dalam rumah, kita sebut dalam bahasa Arab fil bait, di dalam rumah, dalam sebutkan sebagai kata fungsi zaraf iaitu tempat. Dan kenapa tidak dibaca innal insana la khasir? Kita bahasa Arab sedikitlah tuan-tuan dan puan-puan kan. La khasir. Tidak, fi ni kalau kita hazafkan dia la khasir. Tetapi Allah sebutkan fi ini nak bagi tahu kepada kita bermaksud dalam. Apabila kita berada dalam sesuatu, bermakna kita sudah terperangkap di dalamnya atau sudah sebati dengannya. Contoh, kita termasuk dalam gua kan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebutkan fil ghar, ataupun ada ayat dalam Al-Quran sebutkan tentang fil ghar. Ia maksudnya dalam gua, dah termasuk dah dalam gua tersebut. Lafaz ini sebenarnya nak menyatakan manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nak tekankan kepada inna tadi ni tuan-tuan dan puan-puan, daripada lafi ini dia merujuk kepada inna. Inna tadi kita kata sesungguhnya, betul-betul di dalam, kita kata di dalam kerugian. Jadi Ibnu Ashur menyebutkan bahawa ini adalah lafaz kiasan menunjukkan kita semua tuan-tuan dan puan-puan memang berada dalam kerugian. Dan kerugian yang paling besar ialah apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kita terhalang daripada berbakti dan berkhidmat kepada Tuhan kita, menyembah ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirat kelak nanti kita terhalang daripada memasuki syurga dan menjauhi diri daripada neraka. Jadi inilah kerugian kita yang paling besar tuan-tuan dan puan-puan, terhalang, terhijab daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa boleh terhijab ini? Kerana kita tidak menjemput ataupun mendapatkan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya kita terhalang daripada perkara-perkara tersebut. Maka pentingnya untuk kita memahami sekaligus menghayati surah ini agar kita tidak masuk dalam kalangan orang yang rugi. Dan dikatakan para sahabat, sebab itu para sahabat ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka sentiasa membacakan surah ini setiap kali mereka berpisah. Macam kita lah kejap lagi ni kan tuan-tuan dan puan-puan, pukul 10.30 kita akan berpisah daripada majlis ilmu ini, kita akan bacakan surah Al-Asr. Mungkin berdasarkan tindakan sahabat radhiyallahu anhu itu, kita membiasakan diri dengan membaca surah ini setiap kali menamatkan apa-apa majlis seperti majlis ilmu itu tadi. Dan mudah-mudahan kita bukanlah dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jadi ini disebutkan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian bila ada kalimah fi ini, kita sedang terperangkap. Semua orang akan mengalami kerugian tersebut, tetapi disebutkan pada ayat yang seterusnya. Kita lihat ayat ketiga adalah illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi pada ayat yang ketiga ini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat Allah mulakan dengan kalimah illa. Illa ini terkecuali. Tadi kita sebutkan pada mukadimah ayat, macam mana kita tak nak jadi orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Allah memberikan, pada tadi itu sebutkan tentang manusia ni dalam kerugian. Kemudian Allah memberikan panduan kepada kita. Allah bagi guideline apa yang hamba dia perlu lakukan untuk tidak termasuk dalam kalangan yang rugi.
untuk tidak bermasuk dalam golongan khasirin itu tadi, orang-orang yang rugi. Baik, kita lihat terjemahan dia. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 4 elemen ataupun 4 amalan untuk kita jauhi daripada menjadi orang yang rugi. Yang pertama ialah amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian amilus solihat, untuk sebagai orang yang beramal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, iaitu orang yang berpesan dengan kebenaran serta berpesan dengan sabar. Jadi Allah nyatakan semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Baik, keimanan dan amal soleh ini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dia akan mengundang kebaikan dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat. Orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, walaupun kan tuan-tuan dan puan-puan, contoh kita buat kebaikan, antaranya amal soleh yang kita lakukan, kita bantu orang. Tapi ada orang yang tidak menghargai ataupun tidak menilai kebaikan kita itu adalah perkara yang biasa dan sebagainya. Tetapi bila dia beriman dan dia melakukan amal soleh, dia adalah orang-orang yang terkecuali daripada disebutkan sebagai orang-orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan merasa kalau kita buat baik orang tak pandang, sia-sia je aku buat baik kan. Contoh kita kata begitu. Tetapi bila kita melihat daripada dimensi surah Al-As ini, bahawa inilah dia yang Allah sebutkan. Sebab apa kamu lakukan kebaikan? Ini antara yang kita boleh jadikan dia sebagai hujah dalam diri kita. Sebab saya tak nak jadi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maka dalam konteks yang sama juga, sesiapa yang mengajak kita melakukan amal soleh, mereka lah orang yang paling bahagia dan mendapat keuntungan. Sebab dalam surah An-Nahl ayat 97, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebutkan bahawa man amila salihah min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, tak kira amal soleh tu kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, kemudian daripada lelaki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah janjikan? Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah akan memberikan kehidupan kepada dia di dunia ini dengan hayatan tayyibah, iaitu dengan kehidupan yang baik. Maka para ulama menyebutkan bahawa hayatan tayyibah ini adalah yang pertama, orang yang buat amal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dia akan mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka, ataupun ada ulama yang menyebutkan rezeki yang halal lagi barakah. Walaupun kecil dia bawa rezeki bawa balik rumah, tapi rezeki itu adalah halal dan barakah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan berikan dia ketenteraman jiwa dan ketenangan hati dia tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan memberi kepada dia rasa cukup dalam kehidupan dia. Dia akan ada rasa qanaah. Dia akan rasa apa yang Allah beri kepada dia cukup dah. Dan bila ada dia lihat nikmat orang lain, dia tak rasa cemburu, dia tak rasa jealous, orang kata kan. Dia redha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan yang keempat adalah kita lihat antara hayatan thayyibah ini juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan dari segi dia bersama suami isteri, kemudian bersama dengan anak-anak. Kita nampak selalunya manusia melihat bahawa harta ataupun pangkat kerjaya itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu bukan rezeki semata-mata. Adapun kebahagiaan yang Allah berikan dalam rumah tangga kita, kemudian Allah berikan kasih sayang antara anak-anak dengan suami isteri, dengan ibu ayah, itu juga adalah hayatan thayyibah. Jadi nak dapatkan kehidupan yang baik ini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu amanu
wa amilus solihat. Maka dialah menjadi orang yang paling bahagia, orang yang beruntung. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia amanu wa amilus solihat. Baik, ini yang pertama amanu, yang kedua wa amilus solihat. Kemudian wa tawasau bil haqq. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang orang kata mujahadahnya besar, nak berpesan-pesan dengan kebenaran. Apatah lagi kita nak berpesan kepada orang yang rapat dengan kita ataupun orang yang kita takut tapi kita nak sampaikan kebenaran kepada kita. Ini adalah orang kata sebagai mujahadah kita. Maka sikap saling berpesan dengan kebenaran ini dia merangkumi dua elemen terpenting iaitu ilmu dan amal. Maka bila ada ilmu dan amal ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dia mudah untuk berpesan-pesan dengan kebenaran. Sebab apa? Sebab bila ada ilmu dan dia laksanakan amal tersebut, dia ada kekuatan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Contohlah kan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita usaha nak mencadangkan sebarang polisi ke ataupun idea kita kepada kepimpinan negara kan, kita mesti memiliki ilmu. Jadi cadangan kita juga mesti bersifat benda yang boleh praktikal, yang boleh dilaksanakan. Nak tak nak bila nak berpesan-pesan dengan kebenaran ini dia kena ada ilmu. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan hari ini hadir dan kelas-kelas yang lain pun hadir adalah untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan dengan ada ilmu ini kita dapat berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan kemudian sikap saling berpesan dengan kesabaran. Disebutkan kebenaran, kemudian disebutkan dengan kesabaran. Kesabaran pula ini kita terapkan kesabaran dalam usaha menanggung segala kesulitan yang dialami dalam menunaikan kewajipan sebagai hamba dan khalifah. Dan juga kita nak tinggalkan segala larangan ini, dia berpesan-pesan dengan sabar. Bukan senang kan tuan-tuan dan puan-puan bagi pemimpin sebagai contoh kan, untuk bersikap adil terhadap semua orang termasuk rela menjatuhkan hukuman kepada keluarga sendiri yang telah lakukan kesilapan dalam berbentuk jenayah. Kenapa? Kerana dia adalah orang yang terdekat kepada kita. Tetapi dengan ayat ataupun dengan hikmah daripada ayat 3 surah Al-Asr ini, maka kita ambil ayat ini sebagai kekuatan untuk kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan penuh kesabaran. Dan berpesan kepada watawasau bil haq ini juga tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah kita menyeru orang untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengabdikan sepenuhnya diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa berbelah bahagi, tanpa memikirkan kepentingan ataupun memikirkan tentang apa yang dia bakal dapat. Tetapi dia buat sebab dia tahu inilah cara dia nak jadi orang-orang yang tidak rugi ni. Walaupun mujahadahnya besar kan tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang kata saya tak pandai lah nak berdakwah. Saya rasa tak ada ilmu lah ustazah contohnya kan. Tetapi hakikatnya kita semua adalah penyeru kepada kebaikan dan kebenaran. Itu adalah watawasau bil haq. Watawasau bis-sabr, berpesan dengan kesabaran juga bermaksud menetapkan dan meneguhkan prinsip yang terkandung dalam nilai berpesan dengan kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak mengajak seseorang kepada kebaikan bukan mudah. Apatah lagi kalau dia kata begini kan tuan-tuan dan puan-puan, kata engkau siapa nak tegur-tegur aku kan? Contohlah dia katakan kita ajak duk baik, buat baik, tetapi ada yang berkata sini sebegitu. Jangan nak acah-acah ustazah lah kan, contoh dia kata begitu. Tetapi atas watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr, maka kita sampaikan kebenaran tersebut dan kita berpesan dengan sabar. Sebab itu dalam kita nak seru kebaikan pun kita kena ada dia punya, kita panggil sebagai metod dakwah dia, metod menyampaikan kebenaran. Tak bolehlah kita sebagai contoh kita memalukan dia di hadapan orang ramai. Itu yang tidak sepatutnya. Maka kalau kita sebagai orang yang penyeru kebaikan, penyeru kepada kebenaran, maka kita juga perlu ada metod dakwah, metod menyampaikan kebaikan tersebut.
Dia tak boleh nak cakap lepas je begitu saja. Dia kena belajar juga perkara itu supaya apa? Antara yang terbaik adalah kita kenal siapa mad'u kita itu. Kenal siapa orang yang kita seru tersebut. Yang kita nak sampaikan contoh, kita tahu orang ni kalau kita cakap ni memang dia akan melenting. Jadi kita kena cari cara macam mana ya nak lembutkan ataupun nak sampaikan kebenaran pada orang yang kuat melenting. Dan kita akan berhadapan dengan bermacam-macam ujian tuan-tuan dan puan-puan dalam kita nak melakukan kebaikan, dalam kita nak menyebarkan kebenaran. Pasti banyak ujian. Kerana apa? Kerana ini dulu yang dialami oleh para anbiya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dahulu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini dakwah dia 950 tahun kan tuan-tuan dan puan-puan. Hampir 1000 tahun dakwahnya nak sampaikan kebenaran. Tetapi kalau kita lihat pengikut-pengikutnya tak ramai. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada media sosial, follower kita mungkin ada 1000 ataupun 10,000. Itu semua adalah bagaimana kita nak bawa mereka ini kembali kepada Allah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga adalah tanggungjawab. Maka siapa yang diberikan rezeki ataupun nikmat sebegini, tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan ke arah kebaikan. Kita gunakan, ambil sebagai memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kesabaranlah yang akan menjadi paksi dan tonggak dalam dakwah kita. Kalau kita tak sabar ni kan tuan-tuan dan puan-puan, memang kita akan rasa nak mengungkit, kita rasa nak mengeluh. Tapi kita belajar daripada para anbiya. Dan Rasulullah SAW sendiri berdakwah selama 13 tahun di Mekah, tetapi hanya berapa kerat je yang beriman. Berapa orang je yang ikut kan. Jadi anak-anak muda, ibu ayah yang sedang menyebarkan kebaikan, kebenaran, kita semua adalah penyeru kepada kebaikan. Kalau suami, dia akan menyeru kebaikan kepada isteri. Kalau dia seorang ibu, dia akan menyeru kebaikan kepada anak-anak. Dan semua ini dia perlukan kepada kesabaran. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan al-haq, kemudian as-sabr. Kerana al-haq ini dia perlu kepada ilmu. Dalam kita nak dapatkan ilmu, kita perlu bersabar dahulu. Dan kemudian Allah sebutkan bil sabri ini. Jadi bila kita ada ilmu, insya-Allah dia akan memandu kita, memacu kita untuk mendapatkan kesabaran tersebut dalam nak menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada orang di sekeliling. Maka kita belajar tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sabar. Sabar ni ya Allah, nak katanya cakap tu senang kan tuan-tuan dan puan-puan, tapi saat nak diamalkan, saat nak dilaksanakan, ia memerlukan mujahadah. Sebab apa? Sebab waktu itulah akan datang ujian-ujian yang lain. Sama ada nak mengendalikan hawa nafsu ataupun ada perkara-perkara yang berlaku. Antaranya ujian-ujian tersebut. InsyaAllah kita sabar atas jalan dakwah. Kita lalui ujian dengan tenang dan sabar. Kita berdamai dengan takdir dengan menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau nak lihat sedikit sekali ujian berbanding Nabi SAW lalui. Kalau kita lihat kan, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak sampaikan kebenaran, kebaikan ini, jadikan Nabi SAW sebagai qudwah. Hayati perjalanan hidup Nabi SAW, mudah-mudahan dia memberikan semangat kepada kita. Jadi surah ini dia memberi motivasi yang besar untuk kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Masa yang ada, Allah berikan ini, kita gunakanlah sebaiknya untuk kebaikan dunia dan akhirat supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi. Jadi selepas kita memahami ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa pelan tindakan kita nak buat ni? Kalau kita tadabbur ataupun berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita keluarkan pelan tindakan ataupun what's next to do. Apa yang kita nak buat lepas kita memahami ayat tersebut. Sebab hasil daripada tadabbur itu dia adalah selepas kita baca Al-Quran, kita faham dan akhir sekali adalah membawa kepada amal kita. Agar membawa kepada kita nak melakukan dalam kehidupan kita apa yang kita nak buat.
Jadi yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, muhasabah setiap hari yang kita lalui. Ada masa kita perlu duduk dan muhasabah diri kita. Tak kira lah lepas solat ke, solat isyak, solat maghrib ataupun solat-solat sunat qiyamul lail, kita duduk sebentar dan kita hitung apa yang kita lakukan. Orang yang banyak muhasabah ini tuan-tuan dan puan-puan, dia akan fokus kepada diri dia. Tuan apa? Dia sedar bahawa aku ni banyak kurangnya ya Allah. Aku ni banyak keaibannya, masa dah tak banyak ni ya Allah. Tetapi aku perlu lakukan amal soleh ini. Jadi Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tengoklah tiap-tiap diri kamu ini apa yang telah kamu sediakan untuk hari esok, iaitu untuk hari akhirat kamu. Rupa-rupanya ya Allah, banyak lagi aku belum buat ni. Maka itulah hasil daripada muhasabah untuk kita menjadi lebih baik daripada versi kita yang sebelum ini. Ini kita buat sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah kita bermuhasabah setiap hari kalau boleh. Sebab kita nak tengok mana masa yang kita buat ni. Mana modal. Hari-hari kan tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari ada audit kalau kita ada niaga perniagaan. Ataupun hujung bulan kita buat audit untuk perniagaan kita. Begitulah dalam kita nak audit masa kita, umur kita ni ke mana dia pergi. Kalau modal kan perniagaan, kalau ada short sikit je kita pun rasa kat mana ni kurangnya ni. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Kita muhasabah, kita lihat, oh kurang saya dekat sini. Oh yang ini saya boleh terus kekal istiqomah dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, tetap sampaikan kebenaran walaupun pahit. Ada orang dia tak boleh nak sampaikan melalui public speaking, bercakap depan kan. Tetapi dia boleh menulis. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada potensi untuk menyampaikan dalam penulisan, dipersilakan. Jika tuan-tuan dan puan-puan boleh sampaikan dalam bahasa Arab, dipersilakan. Gunakan segala apa yang kita ada untuk sampaikan kebenaran. Walaupun pahit, walaupun kita rasa kejap lagi ni kalau aku post ni mesti kena kecam sebagai contoh kan. Andai itu adalah kebenaran melalui ilmu yang kita ada, kita sampaikan. Dan bila kita ada ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan nak sampaikan kebenaran, kita kena letakkan iaitu akhlak kita ataupun sikap kita itu adalah orang yang berilmu. Kita tak nak bila ada ilmu, kita mula memandang rendah pada orang lain dan kita menganggap kita yang terbaik, yang paling baik dan yang paling tinggi. Tak nak ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita sentiasa merendah diri, tak kira di hadapan sesiapa. Kemudian yang ketiga, perbaiki kualiti ibadah kita. Ia bersangkut paut daripada muhasabah tadi, kemudian kita pergi kepada perbaiki kualiti ibadah kita. Kalau dulu kita rasa muhasabah tu, aku selalu ni solat hujung-hujung waktu zuhur. Nak masuk asar tu baru solat zuhur. Supaya apa? Dapat sekali jalan lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita muhasabah, saya kena awalkan solat ni. Perbaiki kualiti ibadah kita. InsyaAllah saat kita mula menjaga ibadah kita, kualiti ibadah kita, dan kita akan dapatkan kekuatan untuk sampaikan kebenaran dan kita akan diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian ini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kenapa dekat pilihan tindakan kita sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Nak sabar ni tak mudah tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah proses. Hari ini kita tak nak marahan, nak contohnya. Tetapi ada suatu perkara yang membuatkan kita nak marah. Jadi kita rasa kita gagal. Sebenarnya ini adalah satu proses. InsyaAllah ini adalah satu proses dan Allah akan lihat bagaimana kita. Allah tak tanya kau berjaya tak tadi, tetapi Allah tengok apa yang kita buat. Sebab itu kalau tengok saudara-saudara kita di Palestin sana kan tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak takut dengan serangan-serangan Israel ni. Sebab apa? Sebab mereka yakin Allah tengok apa yang mereka lakukan. Allah tak tanya kau menang ataupun kalah, tetapi Allah nak lihat apa usaha kita. Apa usaha kita dalam nak menyampaikan kebaikan. Apa usaha kita dalam menghadapi ujian tersebut. Kita memperbanyakkan
berdoa, memohon pertolongan Allah. Allah lihat setiap apa yang kita lakukan. Nah, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pelan tindakan kita daripada surah Al-As. 3 ayat tetapi memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah untuk hari ini kita sampai di sini surah Al-As. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita lalui. Barangkali yang kita lalui itu ada yang terkurang ataupun ada perkara yang kita lakukan yang kita tak nampak. Tetapi Allah lihat apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita lakukan dosa yang kita tak nampak. Tetapi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dengan cara kita beristighfar, bermuhasabah ini menjadikan kita orang-orang yang beruntung insya-Allah. Jadi 4 golongan ini ya tuan-tuan dan puan-puan, beramal soleh, beriman, kemudian berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran insya-Allah. Okay, insya-Allah barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita ambil manfaatnya sedikit sebanyak hari ini dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara atau perkara-perkara yang tidak disengajakan kan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga sedang juga menghayati surah Al-As ini. Jika saya ada tersilap langkah ataupun ada perkara yang tidak perkara yang tidak diingini dan sebagainya kan tuan-tuan dan puan-puan, peringatkanlah diri saya sebagai kita memenuhi surah Al-As ini, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sebab saya tak tahu bagaimana keadaan saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang ada hari ini dapat mengingatkan kepada saya, dapat tarik tangan saya insya-Allah. Kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, moga Allah berkati kehidupan kita dengan Al-Quran insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita tutup kelas kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah was suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum.